Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan dan membuat kupasan isu daripada artikel yang telah kumpulan kami pilih, iaitu persepsi masyarakat terhadap proses permohonan zakat di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada dua ahli, iaitu saya, Muaz bin Samsul, dan juga rakan saya, iaitu Nafisa binti Ziarat. Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang memainkan peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Ia merupakan satu mekanisme ibadat kewangan dan juga perekonomian yang antara matlamatnya untuk membersihkan jiwa manusia serta hartanya dan juga membantu golongan yang kurang berkemampuan kerana kemungkinan terdapat hak orang lain dalam proses memperoleh harta tersebut. Secara teorinya, zakat dibayar oleh golongan yang kaya dan akan diagihkan kepada golongan yang memerlukan, iaitu golongan fakir, miskin, amil, mu'alaf, al-rikab, al-gharimin, fisabilillah dan juga ibsabil. Peranan institusi zakat terbahagi kepada dua, iaitu mengutip zakat dan juga mengagihkan zakat. Perkembangan institusi zakat di Malaysia sangat memberangsangkan, terutamanya dalam aspek kutipan zakat. Jumlah kutipan zakat harta di Malaysia telah meningkat dengan drastik pada tahun 2022 kepada 2021, iaitu meningkat sebanyak 9%. Begitu juga dengan jumlah pembayar yang meningkat sebanyak 12%. Kutipan zakat fitrah turut meningkat sebanyak 10% daripada 2020 kepada tahun 2021 dengan jumlah pembayar yang meningkat dengan sebanyak 13%. Walaupun situasi COVID-19 telah memberi kesan kepada ekonomi negara, ramai hilang pekerjaan, punca pendapatan, namun tidak dinafikan terdapat juga perniagaan yang membuat keuntungan yang drastik, seperti perniagaan dalam talian yang menggandakan bayaran zakat mereka. Walaupun kaedah kutipan zakat semakin baik, namun isu pengagihan zakat masih lagi menimbulkan banyak permasalahan. Masalah kaedah pengagihan, agihan zakat kepada asnaf yang layak atau tidak, masalah kemiskinan masih lagi berlaku walaupun agihan zakat telah dilaksanakan. Perkara ini dikaitkan dengan ketidakpuashatian pembayar zakat yang akhirnya akan menjejaskan kadar peningkatan kutipan zakat setiap tahun. Malahan, terdapat juga pengkaji-pengkaji telah mula menyarankan institusi zakat untuk dinilai secara terbuka oleh orang ramai. Ini kerana jika orang ramai merasa tidak puas hati dengan pengurusan zakat, ini akan menyebabkan orang ramai akan membayar zakat secara terus kepada asnaf, malah lebih teruk lagi tidak mahu membayar zakat harta tetapi hanya membayar zakat fitrah sahaja. Ini akan menimbulkan masalah seperti bocoran kutipan zakat serta pengagihan yang tidak seimbang antara asnaf. Namun begitu, aspek pentadbiran zakat di Malaysia dikatakan sangat tidak cekap. Kelemahan ini disebabkan oleh pentadbiran zakat yang diuruskan oleh mereka yang berlatar belakangkan pendidikan syariah tetapi kurang profesional. Ini menyebabkan pengagihan zakat tidak diuruskan dengan efisien dan baik. Terdapat juga kaedah dan juga kajian yang mencadangkan penilaian masyarakat terhadap institusi zakat. Contohnya menyarankan kaedah agihan zakat perlu dinilai oleh individu secara terbuka. Ini kerana terdapat beberapa kes negatif yang pernah berlaku seperti salah guna kuasa, pecah amanah wang zakat serta pengurusan yang tidak cekap dan juga kaedah agihan yang dianggap tidak memuaskan. Akibatnya, tanggapan masyarakat terhadap institusi zakat akan menjadi negatif walaupun prestasi laporan tahunan institusi zakat menunjukkan prestasi kutipan dan agihan yang memberangsangkan. Fenomena sedemikian mungkin menjelaskan mengapa individu enggan membayar zakat secara formal melalui institusi kutipan zakat dan berminat dan berpilih untuk membayar secara tidak formal. Ini sedikit banyak mengukuhkan lagi bahawa masih wujud ketidakcekapan pengurusan zakat. Kajian oleh SANEP 2016 telah membuktikan sebanyak 10.5% pembayar zakat berminat untuk membayar zakat secara terus kepada asnaf walaupun institusi zakat telah diswastakan.
Malahan, kajian ini menunjukkan 57.1% pembayar zakat tidak berpuas hati dengan agihan zakat oleh institusi zakat. Ini akan menjejaskan kutipan zakat kerana pembayar zakat mungkin berminat membayar zakat secara terus kepada asnaf, terutamanya kepada asnaf fakir dan juga miskin. Menurut beberapa kajian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa masalah yang timbul atau kekurangan dalam proses permohonan zakat itu sendiri, seperti kaedah pengagihan zakat tidak cekap, maklumat yang tidak jelas mengenai maklumat pengagihan zakat, serta proses permohonan zakat yang tidak mesra warga emas. Menurut satu kajian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui sebab masyarakat Islam tidak berpuas hati dengan pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia, menunjukkan ramai pembayar zakat tidak berpuas hati dengan pengagihan zakat oleh institusi zakat. Ini menunjukkan jelas menimbulkan sikap tidak puas hati tersebut adalah berkaitan dengan kaedah pengagihan zakat. Walaupun pihak institusi telah berpuas hati dengan kaedah pengagihan zakat mengikut kaedah FIT, iaitu sekurang-kurangnya 3 asnaf zakat selain amil. Namun, perasaan tidak puas hati ini berlaku walaupun dalam kalangan mereka yang membayar zakat. Ini akan memberi kesan yang tidak baik kerana kemungkinan mereka membayar zakat tetapi bukan kepada institusi zakat formal, tetapi secara terus kepada asnaf zakat. Bagi mereka yang tidak membayar zakat, ditambah lagi dengan tidak puas hati terhadap pengagihan zakat, ini akan menyebabkan mereka secara berterusan tidak akan membayar zakat. Seterusnya, pembayar tidak berpuas hati disebabkan masalah maklumat pengagihan zakat yang tidak jelas. Menurut Zayas 2003, perakaunan zakat pada tahun tertentu perlu diterbitkan secara rasmi oleh institusi zakat untuk maklumat kepada pembayar zakat khasnya dan masyarakat Islam amnya. Jika ia dapat dilaksanakan, maka diharapkan segala ketidakpastian dapat diatasi. Seterusnya, masyarakat Islam akan terus membayar zakat kepada institusi zakat. Pengurusan zakat pada masa kini juga bukanlah sekadar mentadbir zakat, tetapi ia perlu memahami konsep pengurusan itu sendiri, iaitu merancang, mengorganisasi, menyelaras, membuat keputusan. Kajian ini berdapati bahawa masalah definisi setiap asnaf juga menimbulkan masalah kepada amil. Setiap definisi asnaf antara negeri adalah hampir berbeza antara satu sama lain. Masalah yang lebih ketara ini berlaku dalam pendefinisian asnaf selain fakir dan miskin. Malahan terdapat juga pendefinisian asnaf yang masih lagi menimbulkan perdebatan dan juga perjanggahan pendapat. Tiadanya penyelarasan antara institusi zakat dengan jabatan dan agensi kerajaan juga menambahkan lagi masalah dalam pengurusan zakat di Malaysia. Terdapat juga kajian lain dilaksanakan di penduduk flat kos rendah di Kuala Lumpur yang menunjukkan bahawa proses permohonan zakat adalah tidak mesra warga emas. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, menunjukkan bahawa faktor umur mempengaruhi kesukaran seseorang untuk membuat permohonan zakat. Hal ini terbukti benar apabila kebanyakan warga emas tidak tahu menahu mengenai proses pengisian borang zakat bagi proses permohonan bantuan tersebut. Lebih-lebih lagi, apabila kini ia melibatkan permohonan secara atas talian yang jauh lebih sukar bagi golongan warga emas ini. Ini jelas menunjukkan bahawa proses permohonan zakat ini adalah sukar serta tidak mesra warga emas. Oleh itu, pengurusan zakat perlulah dilakukan secara profesional agar ia dapat meningkatkan institusi zakat itu sendiri, dapat meningkatkan keyakinan pembayar zakat dan di masa yang sama dapat menyampaikan mesej dakwah kepada mereka yang masih lagi belum menunaikan zakat harta. Melihat isu ini, langkah-langkah proaktif oleh pusat zakat dalam usaha untuk memastikan agihan zakat dapat dibuat dengan lebih proaktif agar dapat memastikan permohonan zakat ini menjadi lebih efisien dan juga lebih fleksibel. Baiklah, yang pertama kita akan lihat kepada pengenalan kepada aplikasi zakat. Selari dengan peralihan masa, pusat zakat telah memperkenalkan aplikasi zakat di mana ia berupaya sebagai salah satu alat dalam usaha untuk meningkatkan atau galakan kepada pembayar zakat di Malaysia.
Beberapa negeri telah mengaplikasikan kaedah ini seperti Pusat Zakat Selangor, Pusat Zakat Wilayah dan beberapa lagi negeri, iaitu penggunaan aplikasi e-zakat. Di mana ini merupakan salah satu langkah proaktif supaya umat Islam dapat menjalankan tanggungjawab mereka di samping bagi memudahkan usaha mereka berbanding kaedah sebelum ini, di mana sebelum ini mereka perlu ke pusat-pusat zakat untuk melakukan pembayaran zakat secara fizikal. Dan ini juga semestinya berupaya untuk meningkatkan kutipan zakat dan membolehkan agihan dana dapat dibuat dengan lebih efisien tanpa wujudnya birokrasi dalam agihan hasil dana oleh pusat zakat. Melalui aplikasi ini juga, pemohon zakat tu dapat memaskini status dan juga segala urusan hal berkaitan zakat ini dengan lebih mudah dan cepat. Seterusnya kita akan lihat kepada penambahbaikan dalam proses permohonan zakat. Berdasarkan laporan dan data yang diperolehi dari tahap kepuashatian masyarakat berkaitan proses permohonan zakat menunjukkan patusan yang menganggap tidak memuaskan adalah tinggi, di mana ada khabar ataupun berita menunjukkan bahawa ada beberapa pihak terpaksa membatalkan hasrat mereka untuk memohon zakat akibat daripada proses yang dilihat sangat rumit dan memerlukan beberapa peringkat. Ini semestinya menjadi kerisauan oleh pihak pusat zakat. Oleh itu pada tahun 2016, di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah menambah baik proses permohonan zakat ini, di mana pemohon hanya perlu menyertakan salinan dokumen asas sahaja, iaitu kad pengenalan, dan juga dokumen yang menyokong sahaja, iaitu supaya ianya berupaya mencepatkan kelulusan khususnya kepada mereka yang betul-betul memerlukan, sebagai contohnya hal berkaitan kecemasan seperti permohonan bagi tujuan perubatan. Maka bagi tujuan perubatan ini, surat pengesahan daripada hospital diperlukan dengan menyatakan jenis rawatan dan keperluan yang dikehendaki sahaja, tanpa perlukan pengesahan dari ketua kampung dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada peranan masyarakat. Kita tak nafikan bahawa sebelum-sebelum ini pihak pusat zakat pernah melakukan kesilapan dalam gerak kerja mereka, tapi kita tidak boleh meletakkan kesilapan itu sebagai salah satu bebanan, dan kesilapan ini diperbaiki dari hari demi hari. Dan adalah sangat tidak wajar sekiranya kita melontarkan kesalahan sepenuhnya kepada pusat zakat sebelum memahami proses kerja pemberian zakat dan membuat kajian lebih terperinci terhadap isu zakat, terutamanya pelaksanaan agihan zakat kepada pemohon dan mereka yang betul layak. Supaya apa? Sebab kita tak nak pada masa akan datang mereka-mereka yang betul-betul layak ini, hak-hak mereka yang betul layak ini dicabul oleh pihak yang lain. Dan kita tidak boleh bandingkan situasi kita pada hari ini berbanding dengan zaman khalifah dahulu, kerana populasi dan juga penduduk pada zaman dulu dan pada masa sekarang ada sangatlah berbeza. Dan menjadi tanggungjawab masyarakat setempat ataupun ketua kampung dan juga badan kerajaan seperti Jabatan Pendaftaran Negara, Pusat Kebajikan dalam memberikan kerjasama kepada pusat-pusat zakat negeri ini dengan menyalurkan maklumat individu-individu yang berhak dan layak mendapatkan bantuan zakat kepada pusat zakat negeri. Dan di bawah Majlis Agama Islam Melaka telah memperkenalkan satu aplikasi, iaitu Jejak Asnaf, yang mana ia bertujuan bagi memberi kemudahan kepada rakyat untuk menyalurkan sebarang maklumat individu yang memerlukan bantuan kebajikan, iaitu di mana ia bertujuan untuk memberi kemudahan kepada rakyat untuk menyalurkan sebarang maklumat berkaitan individu yang memerlukan bantuan kebajikan ini, supaya usaha untuk bantuan ini dapat diagihkan dengan lebih efisien dan sekaligus dapat dijalankan dengan lebih cepat dan telus, supaya dapat mengurangkan masalah birokrasi dalam pengagihan zakat ini. Dan hal ini juga diharapkan supaya pusat-pusat zakat ini berupaya memainkan peranan penting dengan lebih efisien dalam mengagihkan bantuan zakat agar golongan yang berhak ini menerima dan dapat disalurkan dengan lebih cepat. Dan yang keempat, kita akan lihat ataupun yang terakhir, kita akan lihat kepada perluasan pusat agihan zakat. Yang mana kita tahu perluasan agihan kios ataupun pusat agihan zakat ini perlulah diluaskan, seperti boleh diluaskan di tempat masjid ataupun di kawasan perkediaman, pusat pendidikan dan sebagainya. Di mana usaha ini adalah salah satu langkah untuk pusat zakat dapat diagihkan dengan lebih efisien, khususnya kepada golongan yang kurang berkemampuan, sama ada dari segi pengangkutan mereka ataupun mereka yang berada di kawasan pedalaman. Dan melalui intensif ini juga berupaya untuk pusat zakat untuk mengenapasi asnaf yang memerlukan dan dapat diberikan bantuan dengan lebih cepat. Pelbagai bantuan kita dapat berikan, sama ada segi bantuan berbentuk modal maupun dari segi bentuk kewangan. Dan hasil pembicaraan yang kita lakukan ini dapat kita simpulkan bahawa pelbagai insentif dan juga intensif yang boleh dilaksanakan oleh pusat zakat dan juga badan-badan lain dalam usaha untuk memastikan dana zakat ini dapat diperolehi oleh pusat zakat ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Dan penerima dan pembayar zakat memainkan peranan masing-masing dan peranan penting dalam usaha untuk memastikan kebajikan dan hak mereka ini terpelihara.
dan segala permasalahan yang dihadapi perlulah dibuat kerjasama atau perbincangan bersama dalam usaha mencari jalan penyelesaian dan menjadi tanggungjawab pelbagai pihak untuk menjayakan konsep sebenar agihan zakat dalam kalangan asnaf ini, di mana asnaf ini kita yakin bahawa pada masa akan datang mereka berupaya memberi sumbangan yang besar dalam pembangunan masyarakat Islam dan negara. Sekiranya pengurusan dan langkah-langkah susulan dibuat dengan lebih efisien dan berstruktur. Akhir sekali, harapan kami agar pada masa akan datang Malaysia berupaya menjadi sebuah negara yang rakyatnya bebas dari kemiskinan di samping kebajikan seluruh umat Islam di negara ini terjamin dan terpelihara. Sekian, terima kasih.